record this. Baik, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum. Selamat datang ke Usra Usahawan. Ya, forum di mana usahawan membantu usahawan, forum di mana usahawan bertanya sesama usahawan dan minta cadangan pandangan daripada usahawan. Dan ya tak ya pun, paling kurangnya lah, paling lekengnya dalam forum ni kita nak belajar sesama sendiri. Ya. So topik malam ni tuan saya, Izzah sebenarnya at first tu terlupa tuan saya apa dia topik tu. Pergi tengok video last tu. Tengok macam apa yang kita nak sembang kali ni kan. Baru teringat kita Aki, peluang-peluang bisnes, peluang-peluang perniagaan yang kita boleh buat, boleh kita lakukan pada waktu ni. Waktu ni waktu pandemik. Waktu COVID, waktu PKP. Apa, walaupun kita banyak sekatan pada waktu dan saat ni kita faham. Ceritanya, adakah kita boleh teruskan buat bisnes-bisnes yang tertentu? Ya, satu. Nombor dua, apakah bisnes-bisnes itu? Ya. Nombor dua, nombor tiga, macam mana nak cari peluang-peluang bisnes tu? Ya, so macam yang pada penghujung bicara kita hari itu kan tuan saya, Aki kata ramai orang sekarang tak boleh keluar dine in, so contohnya makanan yang mereka mungkin rindu ialah yong tofu. So apa kata kita packagekan yong tofu, package tu pula dalam keadaan simple dan berkualiti dan dia ada market. Ya. So macam mana nak wujudkan peluang-peluang tu? So itulah mungkin framework kita ya tuan saya yang kita nak bicara hari ini. Tuan saya ada pembuka kata ke untuk topik ni hari ini? Ke tuan saya dah freeze? Tuan saya. yang mana ada ni, terima kasih. Yang new family ni welcome Puan Zubaida dengan Syidah. Thank you. Bashir, ni ada Dina selalu. Okey, dia macam ni, sebelum kita go beyond yang apa kita buat essentially macam contoh we want to expand our business to international. Before we expand to international, make sure kita punya home base market ada kurang-kurang 60%. So that when we confront with the new market, kalau fail pun at least kita ada kita punya base. That is the strategi kalau kita nak expand the business. Same thing sekarang ni dengan gawatnya kita ada at the moment ni, kalau kita nak expand kita punya business pun kita kena reassess kita punya current business. Reassess in term of satu kita punya capability financially lah. That's financially. Kita punya wawasan to expand the business based on the market need tu memang is good. Tapi kita kena tengok the viability of the business yang kita nak masuk tu. Orang kata jangan kita lupa anak sendiri tu kera di hutan disusukan, something like that so we have to be Saya tak ada tanya saya bahasa Inggeris dan sastra tuan saya. Itu kena tanya Hakim. Hakim selalu dalam hutan dengan kera dia tahu lah. so it's good to rethink, relook, reassess the market dekat mana yang ada. Tapi I always encourage yang mana kita macam myself ada sikit outfit, you ada sikit, mungkin Ustaz Razak ada sikit, Dina ada sikit. Kena tengok kita punya strength tu. Jangan kita duk kerja strength baru, belum jadi kita punya strength dia baru nampak potentiality, potentiality, mana potential. Tapi strength yang kita ada kita jangan dilute. So kita kena tanya kita punya diri, I always say this, so I say again, what is kita punya qualifying factor kalau kita nak expand the business? Niat tu bagus. We want to extend our market coverage Lepas tu kita kena tanya diri kita, what is kita punya winning criteria nak buka bisnes baru? And the last one kita kena tanya, what is kita punya potential losing area?
Once kita boleh answer 3 ni, Zal, I think move on lah. Itu je my starting point so that our mind will be together. Okay. Saya nak bagi tolong kupas Tuan Syed bila kata winning criteria tu. Apa maksud Tuan Syed bila kata winning criteria tu? See, in business, kita selalu kata competition rather than collaboration. Kalau kita orang baru nak join dengan orang lama, mungkin orang lama tak berapa yakin dengan kita. So we have to always think about competition. When we say a winning criteria tu, kita kena tanya, can I compete with this big boy, medium boy, or sama boy ni yang sama nose to nose punya competition. Kalau in strategy dia panggil guerrilla warfare. Whether you win or you don't win, forget about the big one yang besar tu. So that's what I meant by winning criteria. Kita kena tengok apa strategi kita. Mungkin we move in the market with the pricing. We move in the market with the product value. We move in the market in terms of very good promotion. We move in the market with very good distribution in terms of network. Palm aja Johor dapat, Perlis dapat, Negeri Sembilan dapat. So selalunya orang compete based on this 4P ni, dia panggil 4P marketing mix. Dia tak compete, dia tak tengok another P, the process kita nak buat. Physical, physical dari segi lori, dari segi transport, dia panggil physical pula. Lepas tu dari segi competent people, adakah orang yang kita boleh yakin boleh biarkan kita empower dia to run the way we want to be. So benda-benda macam ni yang kalau you put my mind to think about strategy, this is the way how my mind think. Okay. Apa kata kita scale down sikit, Tuan Syed? Nauzubillah, Rizal punya bisnes buat program ni slow down. So Rizal nak buat bisnes yang start off satu bisnes yang kecil. Dan dalam kecil tu dalam kepala saya kawasan taman rumah saya saja. Okay. Alright. So kalau saya fikirkan tadi apa yang Tuan Syed cakap tadi, kompetitor, Hakim sebelah rumah tu dia dah mula jual bahulu dari rumah ke rumah, dia dah start seminggu sebelum saya. So kalau nak fikirkan advantage dia lah, ada advantage dia, ada rapport dengan neighbor dia, dah kenal neighbor dia, mungkin supplier. So kalau Rizal lah nak masuk bisnes jual bahulu di taman tu, kalau fikirkan apa yang Tuan Syed cakap tadi tu, dalam kepala bersaing, belum apa-apa dah mati dah. Dalam masa yang sama, kalau saya ambil framework kepala kata, mungkin aku bahulu saya jauh lebih sedap daripada Hakim punya. So, masuk je lah. Masuk je lah. Mungkin rapport saya dengan jiran jauh lebih mesra daripada Hakim. So, masuk je lah. So tak ada nak overthinking tu sangat, Tuan Syed. Kalau being a new player, kalau we are ready to be defeated, it doesn't mean that you lost the war. When you compete with people, you are beaten. But it doesn't mean that you lost the war. You come back balik, you took the whole troop. So, see the guerrilla warfare punya strategy, you win, you lose one battle. Doesn't mean you lost the world. You come back, you got 3 times on the 4. So katanya bahulu tu sedap because of the network tu kalah. Tapi sooner somebody taste your bahulu in terms of unique selling proposition, handmade ingredient, homemade ingredient. See, that's the way the mind will work. With the 5 sense. You remember you taught the 5 senses? Ya, betul. This come back. I miss Cik Rizal punya bahulu lah. Mana itu idea ni? That was 3 weeks, maybe 1 month ago. You see, that's the way the mind works. So they come back to you again, incrementally. This is time again. Something we cannot control. You reach to the taste of the customer,
and you build it slowly. That's what dia kata. Kalau kita belajar product life cycle, dia ada introduction, easily will take maybe 2 years. Maybe 2 years, depend how big, how fast you want to go. Tapi kalau kita yang small people like us, it may take months. It's okay. But the thing is moving up. Moving up, and then kita introduction. One introduction, dia sampai lagi satu page, kata 1.5 year, the growth stage. Masa tu, you dah start employing people. Mula-mula Riza dengan your wife, apa nama? Roya. Roya dengan Riza buat kerja. Sekarang, Roya dengan Riza start looking for people. The third thing, because the growth stage. Dengan sendirinya boleh mengalahkan Hakim kerana dia masih single lagi. Saja nak menambah hak tu lah. That kalau kita belajar dari Chinese, the real practical businessman or entrepreneur, they always tell me when they want to venture in certain new business, they willing to lock at least 6 months. Die, never mind. Tapi when they come back for the second round, be careful, no? The injection of capital, they understand the rope of the business. Itu yang patut kita belajar. It's all time, be patient, dengar customer punya need and want and demand, so called the inner voice of the customer, then sabar dengan time. Tapi kalau kita buka ini hari, esok nak profit margin tinggi, Allahuakbar. Okay, terima kasih Tuan Syed. So, tuan-tuan perempuan, itu baru pembuka. Itu baru opening. belum betul-betul masuk topik tu, baru polish opening tu tuan-tuan perempuan. So, apa kata kita masuk ke dalam topik dengan kita nyatakan macam mana nak cari bisnes yang sesuai sekarang. So apa kita ambil yang bisnes yang sedang berjaya sekarang, ya. Contohnya, Dina, are you there? Yes, I'm here. Alright, so kita nak dengar Dina dengan Tiga. Ya. Kerana you see, Tuan Syed, Tiga ni dia is orang yang suka mancing, makan-makan, you know, all those biskut, keropok, whatever it is yang you suka makan masuk dalam mulut waktu tengok TV itulah, you know. Tiga is based on that business. Ya, kerana Tiga kata pada waktu ni semua orang duduk rumah, bila duduk rumah most likely tengok TV je manjang. So, bila tengok TV je manjang, mereka suka ada benda dalam mulut mereka. Mesti ada makanan kukrap tu. Okay. So how's business, Dina? Alhamdulillah, kami satu family buat, dan so far semua dah jadi stokis. At first memang sebenarnya nak latih anak-anak lah, kan, macam mana buat bisnes, sebab yang sulung dengan yang nombor 2 tu untuk SPM memang ambil perniagaan. So macam hampa nak belajar kan, nak menega ni macam mana kan, hampa kan menega, hampa duk baca ada buku teks sampai tak dapat kan. Baik, jadi lepas tu depa buat ada macam-macam duit depa nak kena pakai apa semua. So saya tu tak apalah, carilah. Dan bila buat tega ni, dia something yang senang kita nak jual sebab harga dia macam RM10 kan. Lepas tu dia punya dia ada banyak produk yang macam orang suka, macam benda yang kita boleh jajan-jajan macam tu kan, boleh makan. Lepas tu kalau dan dia punya range umur pun setiap produk tu ada range umur sendiri lah. Contoh macam sambal dendeng, dia punya sambal hitam kan, yang tu macam mungkin untuk apa ni, yang macam tua sikit kan, yang dewasa. Yang macam jajan-jajan ni kebanyakan yang ambil remaja lah. Anak-anak memang senang jual yang tu. Lepas tu brownies untuk budak-budak kan, memang senang jual, alhamdulillah. Okay. Bila Dina pada asalnya, masa Dina cakap lah untuk supaya anak-anak tu belajar macam mana berniaga kan, I'm sure Dina
dah dieksposkan kepada jenis-jenis bisnes yang lain-lain kan. So kenapa 3? Okey, yang pertama sebab dia macam boleh jual dengan cara yang pelbagai. Nuaim ni dia tak suka online. Dia suka ke depan. Dia macam dia nak hantar, dia nak pergi COD. Dia ketua pengawas kat sekolah dia. So dia punya followers dia satu sekolah kan. So siapa nak jumpa ketua pengawas mai beli, aku pergi hantar rumah hangpa macam tu. Aku ayat dia tak tahu lah macam mana dia buat, tapi memang ramai lah. Ramai yang beli dekat dia. Dia jenis yang nak hantar, boleh COD, memang stok penuh dekat rumah untuk dia. Macam Batrisha, dia tak suka ke depan. Dia suka duduk dekat belakang. Dia tak suka orang tahu kata dia. So dia memang sangat pandai guna Instagram, TikTok. Lepas tu dia pandai godek-godek macam mana nak buat. Dia ada kedai dekat Shopee. Dia buat sendiri semua. Umi tak ajak pun. Dia jenis yang macam tu. So nak buat something yang macam mereka boleh team up at the same time, macam yang Tuan Syed sebut tadi, mereka sebenarnya ada competition sama-sama mereka. Jadi dan kami pun dekat dalam rumah ni sebab semua stokis kan, jadi kami dah bahagi dah. Okay, produk ni Umi je. Macam sambal, semua range of sambal Umi yang akan order daripada HQ. So siapa yang ambil Umi punya stok bayar dekat Umi. Bayar kat Umi dia punya modal kan. Bayar harga stokis lah kan. Stokis pada stokis. Lepas tu Noaim dia ambil range snack. Abah Zul ambil range of deep cookies. Batrisha, so semua orang ada, kita dah bahagi dah kan. So takkan clash lah. So sebab kalau semua orang nak keluar semua modal pun memang tak boleh lah kan. So first saja modal I buat keluar untuk anak-anak, lepas tu dia pun dah boleh pusing sendirilah. So Tuan Syed, dia ada persaingan dalaman. Yeah, actually when Dina say orang macam tu acknowledge there is a competition, it's good. Because when it's competition, satu, he being aware. Being aware what's going on, the tactic orang buat apa, mata dia open, telinga dia dengar, he being aware. Dua, he will raise up dia punya delivery, tambah service quality. That is good, you know. I like being aware what's going on with my competitor, orang bagi apa macam mana dia tahu. Dua, dia akan raise ataupun dia maintain punya dari segi rapping ke, dari segi apa, the way people nampak dia punya apa produk. Lagi dari segi time, dia mungkin compete in term orang tak awal. You panggil je 2 jam sampai lah. Itu because dia being aware. Takut kita buka bisnes ni, kita tak tahu siapa is our competitor. Kalau kita asas sebagai pemasaran, the good marketer punya mind, satu, we must understand kita punya capability. Dua, kita understand kita punya customer. Tiga, kita understand kita punya competition. Empat, kita understand kita punya cost. So 4C ni mesti dalam mindset. Kalau tidak, margin ke mana, untung ke mana, cost yang pinjam dari Umi ke mana. We start having that with the base cost tu. So that was good, right? That was good. Yeah, alhamdulillah. So going using Dina punya cerita ni, it is good kalau kita ni start satu business yang kita tahu what orang perlukan, what the customers people want right now. What people want right now tu tak semestinya mereka menjerit-jerit minta. Tetapi kita tengok habit orang lah, you know, bila tengok TV mesti ada benda yang kunyah atau apa yang Dina tadi sebut, apa jajan Dina? Ya. Cikidis, kalau kat Kedah sebut cikidis. Okay. Ya, mesti ada benda dalam mulut tu. Okay. Macam mana, is there a certain strategy ke Tuan Syed yang bila kita nak start off something, kita nak perhati orang apa dia buat, is there a certain strategy supaya kita boleh dapat idea untuk meniaga apa? Ada ke satu-satu strategi?
Satu, kita macam I katalah, we be aware of the market lah. Satu. Dua. Satu, be aware of the market, what going on, what not. I think last week kita punya AI, kata apa nama tu, Aki. identify dua yang kritikal ni zaman pandemik ni. As long business pemakanan, Yeah. food, either retail or in-store, is still good. Itu in the right track already. Lagi satu ni pharmaceutical, medical that's another. Macam kita kalau belah-belah tempat dinner, belah-belah tempat kedah dulu masa saya kecil tu, okey lah, kita boleh jual gamat, jual minyak angin, macam-macam. Orang sakit kepala lah, sakit orat, semua duduk rumah stres, adalah duduk rumah tolong urut belakang minyak baru, pharmaceutical punya produk lah. I think will be right lah. As long kalau dia nak diagnose ataupun nak faham how the market ni, dia beli barang kompetitor tu, dia balik dia diagnose, tengok apa dia buat. Beli barang komputer ya. That's what the Japanese did. How Honda it just look like BMW 3 Series. Honda Accord. Apa tengok yang orang kata apa? Lampu kudang udang galah, something like that. Itu the BMW and Honda. Japanese basically are very good in OEM. When come to design apa semua tu, still the Western mind. You nampak Honda, nak kata kopi tu, I don't know whether I qualify or not. You put Honda and BMW, sekali imbas dekat highway, kalau dia go 140, you will know whether BMW or Honda. Same thing now, kita pinjam dia punya approach tu balik kat kita. Kalau kita want to do market research, macam kita sini sebelah orang adik-beradik nak buka bisnes, kita pakai pergi tanyalah kawasan tu apa yang laku, pergi belah ni apa yang laku, kita pakai beli, buat keluar modal, beli orangnya barang, balik tengok, even tu kalau dia jual bihun sup ke, laksa ke, beli balik rasa, tengok apa yang bunga kacang ke, asam jawa ke, asam gelugur ke, kuah ikan apa. That's what normally some new entrepreneur yang inovatif tu dia buat. Tapi kalau takat ada modal terus terpa baru revert balik nak buat research, that is the cause of the first failure, which quite damaging. Ya, sangat risky yang tu. Betul. That's the way. Kalau orang nak buat bisnes, I would suggest do the shrewd way, follow Honda strategi lah. Bukan follow Honda punya strategi, follow Samsung punya strategi bila dia tengok iPhone. Dia orang semua tiru semua. Hakim dah tengok lah. Alright, so apa kata kita berinteraksi dengan forum lah, members of the forum. Apa businesses yang tuan-tuan puan-puan perhati, atau mungkin tuan-tuan puan-puan sendiri buat sekarang ni, yang dia berdasarkan kepada perhatian tuan-tuan puan-puan kepada masyarakat hari ini, apa yang mereka perlukan, maka daripada itu tuan-tuan puan-puan keluarkan bisnes itu. Mungkin tuan-tuan puan-puan nak kongsikan apa yang anda buat? Bat, kau ada mic kan hari ni, Bat? Kau boleh bersuara, Bat? Boleh dengar ke, Sibu? Boleh, Alhamdulillah. Boleh dengar, Bat. Sorry, tadi Nat menjerit. Dia bukan apa, dia cakap dengan anak saudara dia. Nat selalu menjerit. Nat dia selalu menjerit. So, Bat, you boleh kongsikan adakah satu bisnes yang Bat pernah tengok orang buat ke, atau Bat sendiri tengah buat sekarang berdasarkan kepada pemerhatian mereka atau Bat terhadap masyarakat sekarang, itu yang mereka perlukan, maka aku jadikan bisnes. Okey, Sifu, terima kasih. Assalamualaikum semua. Minta maaf tadi sekarang ni saya tengah buat satu bisnes lah. Bisnes homestay tu still jalan, tapi di kala pandemik ni saya rasa kebanyakan terkesan. Jadi saya decide untuk switch saya punya bisnes tu kepada produk makanan lah. Sebab kita tahu lah makanan dia resilient sebab 3 benda yang resilient, pakaian, makanan dan perlindungan lah.
So saya fokus pada makanan. Sekarang ni saya lebih fokus kepada telur itik sekarang ni. Alhamdulillah beberapa minggu lepas pun anak-anak itik pun dah masuk. Saya pun dah set up saya punya ladang tu, saya convertkan kandang kambing saya. Mula-mula saya fokus nak buat kambing. Tapi bila kita buat evaluation pada kambing ni, dengan keadaan sekarang penyakit agak banyak pada kambing, so kita switch kandang kambing tu convert pada kandang itik. So agak drastik lah tindakan ni. So kita dalam nak jadi usahawan ni, so kalau kita tengok satu benda tu tak ada pergi, kita akan cepat kena convert, kena cepat berinovasi lah. So apa yang saya nampak itik ni, kelebihan dia berbanding kambing, kita bagi makan totally dedak. So dedak ni kita boleh simpan banyak-banyak dalam satu tong, lepas tu dia boleh makan sendiri. Kalau kambing ni dia akan dependent kepada kita tau. Kita kena cari rumput, kena cari rumput. So jadi hamba ke dia lah. So macam saya ni jauh Pasir Gudang nak ke saya punya ladang tu Macap. So saya buat inovasi lah kat saya punya kandang kambing tengkar itik tu. Saya letak CCTV, dia punya pintu tu saya pakai automatik. Saya mengurangkan beban kerja tu, dan saya boleh monitor benda tu lah. Daripada jauh. Monitor daripada jauh. So dengan sekarang ni banyak dana-dana dan anggaran turun untuk IoT, untuk Industri 4.0. So banyak geran-geran kat situ. Geran-geran inovasi kat situ. So kita tap kat situ lah. So maknanya bukan kita mengharapkan geran, tapi geran ni boleh menjadi stepping stone lah untuk kita ke depan. So dalam saya sekarang ni dalam usaha untuk memajukan perusahaan telur itik ni daripada tradisional kepada yang lebih maju. Sebab kalau kita nak bersaing dengan otai-otai ni, so kita kena ada satu secret weapon lah. Secret weapon saya ialah macam mana saya inovasikan puyuh dulu. Mana kita engineer kan, so macam mana kita inovasikan puyuh dulu dan berjaya. Sekarang ni saya masuk kepada peternakan itik pula, dan saya nak buat benda yang sama juga. Sebab kita dah pernah buat suatu benda dan berjaya, dan kalau kita nak buat suatu benda lagi, kita dah boleh mappingkan dia dah. Kita dah ada dia punya kerangka dia dah. Cuma kita just tengoklah market macam mana sekarang, sebab saya menjangkakan awal tahun hadapan permintaan untuk produk makanan ni dia akan semakin meningkat lah. Itu yang saya jangkakan lah, insya-Allah. But selain daripada kerana itik ni senang nak jaga berbanding dengan kambing, did you think about ada permintaan telur itik? I mean, pada waktu dan saat ni the only person yang I tahu yang akan makan itik will be Haji Amir. Okay Rizal, disebabkan saya buat telur itik, dan itik ni dia berbeza telur itik dengan itik. Itik ni dia akan bertelur selepas pada 4 bulan, dan kita boleh ambil hasil dia selama setahun setengah. Selepas 2 tahun tu kita dah boleh sebagai itik pencen lah, boleh buat rendang lah. Jadi saya tak fokus pada itik daging, saya fokus pada itik penelur. Jadi kita buat inovasi saya ni lebih kepada telur itik tu sendiri. Kalau biasanya kalau otai-otai Chinese dia banyak buat telur itik yang ada salut pakai hampas padi tu kan, padi bakar tu kan. Biasa nampak so pernah nampak. So ada memang ada. Sebab kenapa dia buat macam tu? Sebab senang. Dia dapat telur itik tu, dia proses, dia tu dia simpan, nak memasinkan dia tu mengambil masa 10 hingga 14 hari. Lepas tu dia boleh menjual pula dalam masa 3 minggu. Kalau tak habis nanti telur itik tu sendiri dia pecahkan, dia ambil kuning dia tu dia akan buat untuk salted eggs, dia buat untuk kuih bulan. So yang saya nampak, kita dah nampak benda ni macam zero waste, tak ada waste untuk telur itik ni. Lepas tu kuning dia bentuk putih tu pula boleh buat baju apa semua kan. So betul. So sangat menguntungkan, dan itik ni dia tak banyak penyakit. Okay. So dia tak lagi satu market yang you boleh explore, but lagi satu yang dah hampir mature, yang bertelur tu, kedai Cina yang itik salai tu satu untuk itik itulah. Yang telur tu kalau bat duduk kat Pasir Gudang lah bat. Betul Tuan Syed. Pasir Gudang nanti kalau bat jumpa masyarakat orang Jawa,
Jual telur itik memang larisnya. Because orang Jawa, masa saya kerja Garuda dulu, saya selalu pergi Pulau Jawa, makan nasi rumah dia orang pun makan telur itik. Dia orang suka makan telur itik pada telur ayam. Dia orang suka makan bebek. Dia panggil bebek, itik pada ayam. Jadi kalau kata kat Johor tu tak sunyi lah masyarakat orang Jawa. Kota Tinggi pun banyak, belah-belah pasir gudang kat atas tu apa dia panggil tu. Pun banyak orang Jawa. Jadi itu patut elok buka network. Satu kedai itik salai Cina lah. Kan kita nampak itik salai yang Ada selalu gantung. Cina. Dia tak ambil yang tua sangat, dia tak ambil yang muda sangat. That is one market segment yang you boleh, because you nak recycle itik you tu. Lagi satu dari segi telur tu, beside mooncake yang Cina pakai tu, you boleh jual itik dengan jual telur. Tapi masyarakat orang-orang Jawa ni, banyak orang Johor, orang Jawa kan, they will love to have the itik, bebek, dia panggil bebek, dengan telur. So you will have a double jeopardy or double loop kat situ, untung, because you open up new market. So jadi itik you tu recycle all the time. Tadi you mention about 18 month, 1.5 month kan. Dia akan recycle kan. Ya, So, betul. fish good lah. Satu the prime Telur yang you kepada understand makan lah. kepada orang Cina. Tuan Syed, telur kepada orang Jawa, telur kepada Ah. orang Jawa, dagingnya kepada orang Alhamdulillah sekarang ni memang saya tengah siapkan mesin alat salai. Saya punya rumah salai dah siap dah pun, alhamdulillah. Tadi pekerja saya dah bagus. siapkan. So maknanya benda tu memang sangat cantik lah. Daging tu kita akan salaikan terus lah. Sebab saya pun dalam masa yang sama, saya punya ladang yang baru saya buat ni, saya ada ikan keli, saya ada ada ayam kampung, ada Itu kena ajak kami tu, Rizal dengan Syed Nafi. Tapi Rizal mungkin tak suka kot pergi sebab saya baru buat farm untuk ladang musang king you have to make it. Pula. Apa COD je ke setiap alam? Itulah insyaAllah. So saya pun menghadapi masalah yang sama lah walaupun saya kerja kerjaan. Tapi saya punya bisnes homestay memang agak problem lah Rizal. Rizal pun dah pernah pergi homestay saya. So agak impacted lah. Cuma dalam keadaan sekarang ni kita pun faham So pada saya satu kita kena berinovasi. Bila kita jumpa masalah, kita kena cepat selesaikan masalah tu. Jangan biarkan masalah tu macam kanser makin lama kita tunggu, makin lama dia akan merebak. Jadi kita tahu masalah, kita duduklah macam usrah dalam ni. Kita tanya kawan, tanya pendapat. So insyaAllah kita doakanlah kawan-kawan kita. Saya pun sangat banyak belajar dalam grup ni. Hari ni je saya pakai nama sebenar. Sebelum ni saya pakai nama handshake Sebab saya masa tu saya tak bersedia untuk berkongsi lah. Tapi hari ni saya terpanggil lah untuk berkongsi. Alhamdulillah lah. Saya minta kawan-kawan doakan insyaAllah. Tapi bagus you boleh nampak the opportunity. That's one thing good. Walaupun setengah orang dia duduk dalam tempat opportunity tapi dia punya minda hati tu tak buka. You boleh nampak, alhamdulillah kat sini je ada tulis dua. You punya market potential, how you want to explore kan. In term of marketing thinking lah, new product development. Tu ada nampak dua I tulis kat sini. So good lah, alhamdulillah. Nah, keep it up lah. But ni is an inventor, Tuan Syed. Entrepreneur yang punya mindset. I won't be surprised lah dia keluar nanti telur itik perasa Korea ke apa ke Rizal, saya dah nak share kat sini lah sebab kawan-kawan Rizal pun selalu cakap dengan saya kalau nak berkongsi kita kongsi semua kan. Jadi saya just nak share saya punya rahsia bisnes strategi saya ialah saya berinovasi. Telur itik tu saya letak dalam bekas video main air cold block tu. Cold block. Biasa kita letak dalam tu ada bubble tu kan, ada bubble, ada apa yang bulat-bulat hitam tu kan. Tapi dalam tu saya letak telur itik. So first in Malaysia. So saya akan jadi founder lah. Kenapa saya buat macam tu? Sebab satu dia kalau kita letak dalam tu senang nak packing. Lepas tu dia susah pecah. Lepas tu nak handling, nak masuk kotak semua senang.
So kat atas tu pula kita boleh printing, costing dia murah. Lepas tu kita atas tu lebih kepada educate lah, educate kita punya bakal pembeli. Yang kita tak risau macam Tuan Syed kata tadi, ramai yang menggunakan telur itik. Kita tak kisah. Kita nak create new market. Kita nak create new market. Cara kita nak cari new market ialah kita educate. Kita bagi info, maknanya dia orang faham benda tu, dia orang rasa nak makan, macam tu. Bagi rasa lah ni, bagi rasa. Because orang Melayu kita lah yang I tahu memang susah nak makan itik. Because satu, tahu lah itik kan. Dah terhanggup-hanggup makan itik tu dah terhanggup dia. Dia macam lendir satu macam. Even though itik Jawa, itik Dila, itik Angsa, dia ada family of walking bird. Memang susah sikit orang Melayu kita. Tapi Cuma lagi satu, benda ni diselesaikan oleh Cik Amir. Cik Amir ni kalau jumpa dengan dia masak tu itik, memang dah tak rasa itik dah, rasa ayam, memang sedap lah. So Cik Amir memang terbaik lah. Itu tangan dia. Itu tangan dia kan. Tengah tangan jadi bad. You know? But sebagai orang strategi, ni nak pesan kat Bat lah. Your secret recipe jangan cerita ke orang, Bat. Tapi tak ada, saya tak ada hal. Saya tak kisah orang tiru pun. Sebab pada saya, Rizal dah ajar saya kan. Dia kata nak bagi habis. Bagi habis tak apa. Cerita. Orang nak tiru tak kisah. Dia siapa-siapa yang nak tiru, dia buat, dia rezeki dia dapat. Itu bahagian dia lah. Saya tak kisah. Ini melanggar semua pantang larang Tuan Syed. Betul, orang Jepun kata keep your secret bowl kan, secret iron bowl kan, secret gold bowl macam tu lah. Tapi pada saya percaya ilham ni pada Allah, Allah bagi ke saya kongsikan. Sebab kalau siapa-siapa buat pun tak kisah dah, macam Rizal kata, siapa-siapa nak ambil modul dia kan, take charge. Siapa-siapa nak ambil lah. Buatlah. Dia dapat pahala. So macam Rizal kata, kita akhirat kan. So saya pun tak kisah. Kadang-kadang the process tu yang buat differential dekat sini, walaupun kita bagi resipi ataupun Rizal bagi take charge ke apa ke, different. The process tu, setengah company they compete dengan the process. Kita ambil Xerox. Nobody can compete with Xerox because of the process, not because of dia punya hardware ke apa. The process dia tu. Sampai sekarang they wrote the story in the business school about dia punya process management tu, memang Xerox akan jadi nombor satu. Walaupun ada company datang Panasonic lah, apa segala macam, the process. Now balik kat kita punya food for thought on discussion ni, walaupun Rizal bagi kat siapa ke, Bat bagi kat siapa, the process tu lain. Keseluruhan kita sebagai orang kata apa, the first entrepreneur ataupun the first kita baca dengan doa kita baca, orang tak boleh compete. Dia boleh ambil, dia boleh buat apa nak buat. Itu I always believe that one, you can take anything from anybody, tapi the way you nak deliver tu is not the easy. Okay, thank you Tuan Syed. Aki is on the line. Aki. Dia masuk dia senyum dari awal. Kami tolong warm up hang ni sebenarnya, Aki. Aki mana tu? Aki, kami dalam perbincangan di mana macam mana nak apa formula Aki gunakan bila tengok kat masyarakat tu, nak tengok dia orang perlukan ini, maka aku buat bisnes daripada tu. How do you do that? Macam mana you buat macam tu? Apa seni dia? Mesti ada seni kot. Takkan you duduk berhati tepi jalan tu tengok dia orang perlukan ni, maka aku buat. What's your formula, Aki? Sorry. Semula apa dah? Sebab tadi pakai earphone. Okey. Gini Aki. Kami nak bincang ni. Formula Aki bila nak menentukan, okey, aku nak buat bisnes ini kerana masyarakat perlukan ini sekarang. How do you do that? Takkan nak duduk tepi jalan nak tengok apa orang perlukan sekarang ni aku buat bisnes tu. Asyik. Okay, kerana macam orang macam Rizal lah, tak mungkin kot nampak yang
kita bagi contoh tadi. Hmm. Si Dina masuk bisnes Tiga. Dan Tiga diwujudkan kerana dia tahu pada waktu ni orang banyak tengok TV, dan bila tengok TV nak masuk je benda dalam mulutnya, kunyah-kunyah sekali lah. Okey. Maju sangat. So apa formula Aki bila nak tengok masyarakat, okey ni mereka perlukan, maka aku buat bisnes itu. How do you do? Okey. Terima kasih Syifu Rizal, terima kasih Syifu Said. Semua dia power. Bat mana? Bat lagi otak. Okey boy, semua total dia. Okey, panggil Bat masuk supaya kalau hang bohong kita orang tahu. Okey, one thing sebenarnya dia based on experience lah. Kalau kita lagi banyak experience macam Tuan Set lagi bagus lah. Okey. Nombor dua saya panggil ni market survey sebenarnya. Market survey, apakah market perlukan apa right now? Kita tengok. Dia depend pada seseorang itulah. Macam saya ni jenis tak berapa nak suka jadi agent stocking dropship. Saya sendiri. Tapi tak seperti saya betul. Banyak orang lain banyak betul jadi agent tu. Sebab mentaliti saya, kita susah nak control stok. Bila kita taat pada satu produk, nak jadi pembekal dia, tiba-tiba produk tu habis di market. Ejen lain berebut produk tu. Saya macam that one, saya rasa macam kurang sikit lah nak jadi ejen stokis ni. Kecuali produk betul-betul strong. Ataupun selalunya kita nak jadi ejen stokis atau dropship, kita akan tengok founder tu, how strong the founder tu. How strong the founder, how strong the product tu. Produk tu okey tak? Boleh pergi jauh tak? Dan support system daripada founder tu. And then the margin tu main peranan. Berapa margin, okey. Macam Tega, saya Fuad punya kan, Fuad ni. Fuad ni very fantastic lah, sangat bagus orangnya, very energetic. So sistem agent dia pun bagus juga, support system semua bagus, so boleh join. Okey, tapi kalau saya akan tengok, saya akan tengok market setempat. Setempat memerlukan apa. Kalau kita tak nak pakai sangat online marketing, digital marketing, kita just fokus market setempat. Kalau saya cover Bangi, Sedang, Semenyih, Kajang, Putrajaya, cukup. Kalau kita nak fikir nak hantar ke Johor, nak hantar tu. Apa kata Aki cerita, macam contohnya yang cerita 2 minggu lepas Aki cerita tentang Yong Tau Fu tu. Okey, Yong Tau Fu. Okey. Okey, aku nak jual Yong Tau Fu lah. How did you come out with the idea? Ada orang kita tak akan Yong Tau Fu. Ada itu baru masuk dalam bisnes tu. Okey, Yong Tau Fu ni gini market survey saya share sekarang ni, apa masalah? Di mana ada masalah, di situ ada peluang. Di mana ada peluang, di situ ada ruang. Di mana ada ruang, di situ ada perniagaan. Okey. Masalahnya ada pasar malam tutup. Starting dengan pasar malam tutup. Saya hanya survey pasar malam tutup. Bila pasar malam tutup, saya tengok apa produk pasar malam. Kenapa saya akan tengok why. Banyak why lah, big why tu lah, why. 5 why, satu H tu kan. Why. Kenapa orang pergi pasar malam? Sebab nak beli tu. Okey, kalau orang nak makan, apa the best kat pasar malam? Saya tengok the best. Oh, ada satu special. Ada satu ni namanya Yong Tau Fu. Yong Tau Fu ni hanya boleh dapat di pasar malam. Saya tengok, dapat kat pasar malam. Okey. So kalau dia tutup, maknanya orang penggemar Yong Tau Fu mana nak cari Yong Tau Fu? Especially makanan ni, orang Melayu Islam ni, kita ni sangat sensitif dengan makan. Riba okey lagi. Beli kereta, beli rumah, ada riba okey lagi. Ambil loan kereta tak Islamik, okey. Yang penting interest murah. Tak Islamik tak apa. Tapi makan jangan. Saya tak nak Yong Tau Fu Cina. Itu namanya. Riba okey. So saya lah. Okay. So bila mentaliti orang kita macam tu, dia akan cari Yong Tau Fu ada Cina. Oh tak boleh. Yong Tau Fu tak boleh. Oh pig apa semua tak boleh. Haram tak boleh. Itu tak boleh. Arak semua tak boleh. Okey. So dia akan cari Yong Tau Fu Melayu. Bila Yong Tau Fu Melayu, Bumi Putra, maknanya susah nak dapat. Kat situlah munculnya Yong Tau Fu. So daripada market di mana ada masalah, saya tengok. Di ada masalah, di situ ada ruang, di situ ada peluang, di situ ada peluang. Di mana ada peluang, di situ ada perniagaan. Okay, so kat situ and then saya tengok solution ni adalah orang kita ni right now macam orang-orang Putrajaya apa semua, dia nak satu packaging yang sangat kemas. Saya punya packaging tu tak malu buat ke meeting lah. And then
rasa okey. Kuah tu main peranan yang tofu. Kuah main peranan sebab barang-barang lain tu semua rebus je. Semua orang boleh beli kat frozen dan rebus. Kuah main peranan, packaging dan rasa biar A lah. And then saya buat tu sambil-sambil lah sebenarnya, tak serius. Kamu relax tak buat-buat pun. Kadang-kadang macam orang yang buat. Tapi buat-buat kita just buat share-share dekat marketing setempat. So saya tak buat FB app apa semua. Marketing setempat pun share group apa semua. Tapi adalah 50 box satu hari, 70 box and then 30 box. Depend. Kalau satu box RM10, 50 box 500 satu hari. So just simple matematik lah. Lepaslah orang kata minum-minum teh kan. Duit-duit nak beli kamera. Kita bermula dengan Aki perasan okey, pasar malam tutup. So pasar malam tutup, apa juga yang tutup sekali. Yes. Antaranya Aki ada sebut dulu was ikan and then yang tofu sekarang. So berdasarkan kepada itu maka Aki kata okey, apa kata kita wujudkan bisnes yang boleh membantu barang-barang ini untuk sampai ke consumer. Yes. The different way lah, tak payah pasar malam. The different way. So selalunya kalau kita share kat group, orang akan cari. Share kat group. Group kalau kita share dekat 30 WhatsApp group, community group, WhatsApp group is okay. Memang akan reply. Orang tak 3, 10, okey kita buat hantar. Sebenarnya ramai yang tak tahu, bukan ramai tahu juga, perasan tak perasan. Sebenarnya yang tofu tu, the business tu nombor satu. Dan penghantaran tu pun bisnes. Penghantaran tu bisnes. Yes. Kalau ada adik tak kerja, buat pula tofu hari Sabtu Ahad, atau adik ipar, ada sepupu ke apa, daripada dia terbiar tu baru lepas SPM kan. So dia hantar. Kalau penghantaran, dia ikut rate Grab ke apa ke, dia mahal sikit. Kadang-kadang RM7. Itu pun kita boleh, kita ambil RM2, orang hantar RM5. Itu pun ada bisnes. Contohlah kalau kita ada 60 orang order. 60 orang order, penghantaran RM7, kat situ 420 satu hari. 420 sehari. Hantar je. Tak termasuk harga yang tofu. Banyak orang terlepas pandang. Penghantaran pun satu bisnes yang sangat bagus. 60 orang order, kita hantar 60, kalau RM7 kita dapat 420. Untuk penghantaran saja. Kalau yang tofu, kalau 60 box, kalau kita jual RM10, 600. Kalau kita jual RM15 satu box, 900. 900 campur 420, kita akan dapat RM1,000 lebih. And then kita boleh ni kadang-kadang saya boring, saya dulu pernah bekas dispatch Kuala Lumpur, pion dispatch, pernah kerja dispatch. Kalau boring saya nak hantar agak nak bawa motor semua. Kita hantar sini. Kadang-kadang suruh member yang mana ni hantar. Malas-malas suruh Lalamu hantar, budak Lalamu, budak Grab dengan budak ni hantar. Budak Grab Food Panda. Sebab saya ada satu box Grab Food. So kalau kita yang best ni, apabila kita ada box. Box Grab Food, jap. Dia nak tunjuk dia punya prop. Mana boleh berniaga dah ni. Box Grab Food tu bagus. Dia banyak bantu. Dia apabila kita hantar, orang tak banyak bunyi. Ni box. You beli box tu daripada Grab ke apa? Okey, box ni simple. Ada yang kita boleh beli, ada yang boleh beli Shopee Shopee ada jual, dekat Lazada ada jual, ataupun beli dengan runner-runner yang dah lama. Kadang kirim dengan runner tu beli. Tapi yang macam box ni ada free sebab ada my friend tu dia beli, dia buat tapi dia tak buat. Dia ambil, dia dapat box, dia tak buat, dia kata aku tak pakai, ambil lah. So kadang-kadang box ni kita bagi tim kita bawa je macam kau tolong hantar ambil box ni. Psikologi dia, the best thing pasal box ni, kalau kita hantar bang RM8 bang, dia terus bayar. Grab, okey Grab RM8, okey. Kalau tak ada box, kalau kita owner hantar, RM8 yang tofu RM10 hantar RM8, 18, aduh dia macam mengungut sikit. Tapi kalau kita hantar dengan box, no wonder lah RM8. Sistem. Grab okey lah RM8 bayar. Ini dia panggil Blue Ocean Strategy ni. Okay. Is that Blue Ocean Strategy atau is that false advertising? No, it's a Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy macam circus. Ambil contoh circus di Soleil. It's a worldwide punya circus online.
dia pakai apa clown, dia mana ada lagi dah gajah lah, zebra lah, apa rimau ke, dia pakai all these acrobatic apa semua tu. Lepas tu dia pinjam apa panorama sound system, panggung wayang, dia masukkan jadi dia punya package. So sekarang ni Aki cara tak langsung dia ambil Grab punya tu, borrow orang kata backward integration, orang punya strategi dia pakai untuk dia. So dia panggil backward strategy. Yang depan tu forward strategy tu yang tofu dia. Tapi dia ambil pula imitation ke real imitation, doesn't matter. Nama Grab, dia buat backward integration. Maknanya income dia ada satu front forward, dua backward dia pakai. Kalau dia tak pakai tu pun, dia masih spend the money. $8. Tapi to gain the market confidence tadi ni, there goes the reputation or the trademark and the brand. Orang takkan tanya lah. Oh, Grab lah, bayar. Selama happy, emotional labor tu. Emotional attachment happy. Tapi kalau pergi bayar Aki je, apa kau mahal sangat ni Ki, hantar pun sampai RM8. Kat situ je 15 minit. Tegak, yang tahu duduk sejuk. Betul. Well, Sebab ada I must caution though. I must caution Aki punya produk mesti sedap all the time lah. Kerana if there is problem, then people contact Grab and kata, kami tak ada kena-mena driver yang hantar macam mana, you know, and then they will start to cari you, Aki. Dia best thing. Ada sekali saya hantar, saya buat box ni. Saya hantar box. Sampai tu dia kata, dia RM23. RM30 bang. RM35. RM5 COD. No wonder lah ni. Lepas tu nak bayar cash ke transfer? Kita pun cakap, akak transfer kat founder lah, dekat owner. Transfer je RM35. Nanti saya claim ke dia. Padahal kita kan. Padahal dekat RM5. Dekat motor 5 minit RM5. So dia tak ada isu, you know, kita menyalahgunakan Grab atau Foodpanda punya nama untuk kita lariskan produk barangan kita ke, Aki? Tak. Dia bukan beli kerana Foodpanda Grab. Dia beli kerana yang tofu. Foodpanda Grab just platform penghantaran saja. Ya, Kita sebenarnya box tu saya guna sebab nak letak barang yang tofu itu je sebenarnya. Advertising tu Grab dengan Foodpanda kan? Yes. Cuma just kita nak ni ya. And then box ni pula memang siapa-siapa yang dapat, dia tak salah sebab driver Foodpanda dengan GrabFood dia tak dapat free box ni. Dia dah kena bayar 100 lebih. Dia beli. Kita bawa pun at least kita promote produk dia dekat atas jalan. So satu klik dia pun okey, tak masalah. And that's bukan kita cilok ke beli illegal, tak. Dia beli. So kalau dia pun beli, kadang-kadang certain nak dapat susah box ni. Kadang kita kena beli dengan driver-driver tu. Ada kali lebih minta dia tolong beli. Just beli 100 lebih. That's why GrabFood, siapa yang daftar GrabFood, dia dah tolak siap-siap 100 lebih untuk baju, bags dengan baju sejuk dengan bags. Dengan stiker apa semua lah. So kalau siapa driver ni banyak dia dulu, diorang dapat fikir jauh GrabFood ni. Kalau dia bagi free, orang daftar ambil, orang buat sendiri. Ya, betul. So dia tidak negatif 150. Nanti kau hantaran tolak. Sebab apa? Kalau kau nak hilang bag tu kau dah bayar 150. Betul. So dia dah play safe. Sebab masa PKP orang kata tickets ataupun surat miti yang paling powerful logo ni. GrabFood, Foodpanda. Roblox polis tak tahan. Siapa yang buat GrabFood, Foodpanda apa semua, saya hantar budak saya hantar sampai kat Putrajaya buat ni. So Roblox tak tahan. Nak masuk Putrajaya lebih panjang kami susah. And then apabila ada box ni, jalan. The box ni berjalan. So ada satu case study, saya yang tofu tu dia order oleh Dinilai. Ada satu kawasan tu kota Seri Mas Nilai. Jauh lah. And then saya kata, tak hantar lah kak. Jauh bang, tak hantar ni. Aduh, nak kena cross border, ada surat miti apa semua. Tak boleh ke apa semua. Lalu saya kata, kita sambil-sambil malam. Okey kak bang, macam ni lah bang. Minimum order dalam 10 baru kita hantar. 10 kena hantar. Lepas tu dia pun kumpul order. Tapi satu box RM15. Box yang biasa saya jual 10, dia jual RM5. Tapi RM5 valid sebab barang di dalam banyak. And then kalau 10 dah 150. Okey kak, bang, penghantaran satu rumah RM5. So maknanya dia collect order dapat 10.
Saya ingat 10 ke 20 minimum order. Macam itulah. And then dapat 10. Satu kata kita ambil 10 lah, dapat 10. Padahal rumah tu satu taman. Tapi satu rumah hantar RM5, RM5, kat situ pun dah dapat 50. Oh. Situ 50. Based on the short story of Aki ni, Aki mungkin dia tak sedar ataupun consciously or subconsciously dia punya mind, dia punya strategi satu is territorial management. Territorial Dia tak management. territorial management maknanya dia go by location. So dia manage that location. Satu, dia tak go beyond. Kalau dia main ke KL, soal bok tu panjang. Because orang cerdik pandai kat KL ni lain dengan kawasan yang teritorial tu. Because orang cautious, orang akan tanya, tengok dari segi pakaian, takkan bok aja. Pakaian, jaket dia, motor dia, stiker tak ada. Ini tak ada. Okey, that's satu. Dua, dia faham dari segi consumer behavior dia. Aki. Dia dah tahu dah the way apa soalan akan ditanya, how dia overcome the objection. That is consumer behavior. Tapi Aki secara tak langsung, dia tak tahu yang dia understand the consumer behavior. Tak semua orang faham consumer behavior. Corak, perangai, buying pattern, need dia macam mana, Aki dia tahu. Tapi kalau datang kat KL, kita dah jadi fragmented market ni, dah berceramuk ni, lah Munggo, lah apa segala macam, Food Panda lah apa, nah, bawa Grab pun ada pula nak buat compare. Because the exposure of consumer tadi tu agak limited. Belah Aki, dia nampak Grab in my mind. So Grab tu can full confident lah. That is strategy of Aki. Kalau I analyse Aki punya cerita tu, dia punya strategy formulation satu, dia managed by territorial management. Beyond than that, dia tak nak. You want, you pay. But I get volume. So again, dia dapat double untung. Satu pun dia kena hantar. 10 pun save cost. So dia makan 3 kali, 10 kali. Dua, di segi emotional, psychological part of it, the behavior of the people, is the consumer behavior. Dia dah tahu. Kawasan Bangi ni macam ni, apa Putrajaya macam ni. Tapi kalau dia datang ke KL, dia dapat jinjang Jo. Soalan jadi jinjang panjang cerita. So Tak cukup. Tak cukup kaki tangan. Sekarang ni relax. Okay. Aki, kalau Izzah fikirkan, okay, area Taman Rizal lah. Area Taman Rizal, okay, sama. Kita orang tak ada pasar malam juga macam Aki lah. But then we know that supermarkets nearby, kedai-kedai runcit nearby. And even buying power orang kat sini pun tinggi. Kalau mereka nak order daripada jauh pun tak kisah. So kalau katakan saya want to start, contohnya kalau kita ikut apa yang Aki buat kan, yang tahu lah, jual di taman saya ni. Should I be worried that orang lain, I mean dia orang boleh dah order benda yang sama daripada orang dari tempat jauh. So should I fikirkan kompetitor dalam business food ni dah tinggi dah. Should I still go into it? Aki kata no, Rizal patut cari taman lain ke? Rizal patut jual take charge kat taman. Okey Rizal, sebelum tu Rizal. Taman tu berapa ramai kepadatan penduduk dia? Berapa pintu dia? Tak pernah kira. I fikir rumah I je, saya tak pernah kira. Dia kena tengok macam ni, dia kena buat demografik kena buat. Okey. Simple. Demografik tu bukan saja ramai orang tetapi Melayunya berapa, India berapa. Yes, betul. Kalau dapat maklumat berapa ramai yang work from home lagi better. Berapa ramai yang tinggal anak kat rumah mak bapak kerja lagi bagus. Sedetail-detailnya lah. Apabila itu semua ada data tu memberi peranan yang sangat baik. Okay. So especially kalau mak bapak kerja tinggal anak dengan maid ataupun dengan anak aja. Geng-geng ni perlukan support food yang sangat kuat lah. I mean dia tak sempat masak. Yang tanya tofu 5 ke anak aku tengah PDR, dah 5. Geng-geng ni. So kalau dapat maklumat tu lagi bagus lah satu. Nak tambah sikit.
demografi kan. Sebab kadang-kadang kita ada satu indikator yang mudah lah. Masa saya supply kepada Ayam Mas, supply puyuh ke Ayam Mas, kita supply ke seluruh Malaysia Ayam Mas. Setiap outlet yang saya pergi, saya akan nampak satu peta Ayam Mas dekat mana dan kawasan taman-taman sekitar dia. Dia maknanya Ayam Mas pun dia dapat dah demographic study dia. Betul? Berapa market dia. So untuk Rizal just nak bagi saya punya simple advice lah. Tengok kedudukan Starbucks, McDonald's. So kalau your area within that, so maknanya purchasing power kat kawasan tu dah tinggi. Kalau contoh kalau duduk kawasan baru, lepas tu tiba-tiba ada McDonald's satu kan, dia tak akan buat saja-saja, dia akan buat untuk further study. Betul, Tahun, betul. 2 tahun, 3 tahun ke hadapan akan jadi apa. So just simple indicator lah, tak kata tepat. Tapi Rizal mungkin boleh tengok lah faktor-faktor macam Subway, apa benda-benda yang perhantaran ni yang, so kalau kawasan tu banyak, so insyaAllah purchasing power dia agak tinggi lah. Dalam duk cakap tu kan, Izzah baru teringat kedai runcit dekat rumah Izzah ni, dia tak nak hantar gas. So Izzah akan hantar pergi beli gas daripada dia. Izzah kena pergi ambil lah, Kerana dia tak nak masuk taman. For whatever reason, dia tak nak masuk taman. Kalau flat-flat kat depan tu, dia sanggup panjat naik flat tu. Tapi kalau taman ni entah kenapa, ada history kot gambarnya, dia tak nak masuk taman ni. So, kerana Izzah tahu, Izzah ada kereta yang boleh masuk 2-3 gas. Tong gas dalam tu. And then tong gas bukan tiap-tiap hari kot. Everybody nak tong gas kan. So, and Izzah jadi that delivery lah kan. I can become that delivery person. Because I know I have no time. Berapa Rizal beli tong gas biji sana? Tak, I bayar je. Nanti ada. Okay, tong gas ni kalau siap hantar 35. Kalau dia naik flat tingkat 4, mungkin dia 35. Kalau kadang rumah bawah 30. So kena tengok berapa datang. Kadang tak baloi margin dia, kadang upah hantar RM3. Kena tengok tu jugalah. RM3 sakit tulang belakang. Tak valid juga. Okay, so I mean kena tengok jugalah dari segi margin dan kitanya penat kita. Kadang-kadang tak sesuai dengan risiko, sakit pinggang, salah letak, terkehil, tak baloi. Tapi di situ ada peluang lah. Maknanya dari situ ada masalah. Masalahnya orang nak dapat tong gas, betul lah. Sebab my friend ada buat gas ni. Dia cover satu taman tu, dia buat seorang dalam sebulan dia dapat RM6,000. Hantar gas je. Dia seorang pakai motor, kuli RM6,000. Dia punya ROI untuk gas ni, satu hari kena hantar 30 gas. Satu hari 30, 20 ke 30. Break-evennya 20 gas. 15 ke 20 gas. Okay. So baru ada gaji yang sedap lah, kata okey lah. Ketidak lepas rokok dengan teh macam tu lah. So dia ni. And then kena 30 ke atas kita meriah. So nak dapat 30 ke atas tu dia kena cover berapa rumah. So dia ada calculation juga lah. Kalau dia cover 1,000 rumah yang habis gas dalam masa 3 bulan setiap ni, dia ada calculation. 1,000 bahagi 3 bulan. So berapa gas dia akan sampai. So dia orang yang akan hantar. Tapi kerja dia memang sangat penat dan berpeluh lah. Memang kena hantar, memang lasak lah, kerja lasak lah. I mean, tak ramai Melayu yang boleh buat. Kalau boleh buat tu saya tabik lah. Tapi the margin is there, the money is there. Saja nak tanya Aki dengan Bat. Mungkin juga ada geng-geng forum yang ada malam ni kan. Apakah benda yang paling pelik dalam waktu pandemik ni lah? Benda pelik yang you dengar orang boleh buat bisnes lah daripada tu. Hari ni paling pelik yang saya dengar ialah telur itik. Ia boleh buat bisnes daripada tu kan. Apakah benda yang paling pelik yang you pernah dengar orang lain buat, jual waktu pandemik ni, dia successful? Kau Sheila bagi pandangan sikit. Buat jahat. Sheila ada. Sheila. I masuk lambat Rizal, sorry. Apa. Masuk duk tersenyum depan laptop dia tu. Sheila. Ini paskat gambar je ni. Sheila dalam gelap jadi tak boleh nak buka video. Apa benda paling pelik yang you pernah dengar orang jual waktu pandemik ni? Dan successful. Setakat yang saya tahu dia tolong buang sampah lah. Buang sampah itu okay.
Bukan Wan yang Macam Amin lah, macam mana tolong buang sampah tu dia jadikan macam dia collect kan, macam Aki kata dia kena tengok berapa pintu ada. dia jadikan okey dua hari sekali ke tolong buang kan, macam wah dahsyat tu. Kalau yang I pula Rizal, kalau dekat dia dah jadi macam ni tau. Even sayur bendi pun orang nak minta hantar ke depan rumah. Itu agak pelik lah. Kalau dulu kan kita nak kena pergi kedai Aceh ke, nak pergi pasar raya kan, nak pergi beli kan. Dia ada dua orang. Satu tuan kedai yang hantar. Yang kedua dia sanggup upah runner. Runner tu pergi tolong shopping untuk dia. Ataupun dia minta dekat kedai tu pergi sekian-sekian, nanti runner pergi ambil hantar kat depan rumah. Itu agak masyuk jugalah dekat komuniti I sekarang. Siapa nak buat bisnes dengan Sheila, dia boleh tolong lipat baju kan, itu yang tu. Yang itu pun Rizal ni tahu dia orang boleh buat bisnes, tapi lah macam malu pula kan nak hantar baju dia lipat kan. Okay, thank you. Aki, apa benda yang paling macam ni Zal, ada dua pelik Nombor satu, pelik yang pertama, Sheila ada, Ijul tak ada. Okey, tu pelik yang pertama lah. Okey, pelik yang kedua. Ijul ke mana Ijul? Okey, pelik dia sini. Saya pernah run satu bisnes suka lah, 2-3 kali lah. Bukan, nak tolong pak saudara lah kan. Banyakkan apartment, kawasan perumahan semua ni, orang sekarang tak nak keluar tau, tak nak keluar membeli barang, and then saya buat kooperatif sikit. Ada satu pakcik saya ni, dia jual dekat pasar malam ayam daging, ayam kampung, ayam pencin dekat pasar malam pun dia jual. And then saya tolong open order dekat kondo tu, kondominium tu lah, apartment tu, ada kondo tu, open order, dapat hantaran. Saya akan markup harga daging. Contoh kata daging tu sekilo datang Batang Pinang 42, daging ada Batang Pinang RM38 ke RM42 sekilo. Daging biasa, tulang RM30. So kita akan markup RM5, markup sikit lah, RM5 apa semua. Ayam pun markup sikit. And then kita markup sikit dan kos penghantaran. So kita open order, lebih kurang dalam 20% ke 30% akan masuk order dalam list order tu untuk satu kondo. And then barang tu sampai kita hantar. Setakat nak dapat 100-200 tu insya-Allah lah. Tinggal lagi rajin dan kena ada bijak sikit. Kena pandai sikit lah. And then so kondo ni atau apartment dia mana nak keluar. Kita gantung je ayam depan tu, tekan loceng tintong belah. Gantung tintong belah. Duit transfer. Gantung tintong belah. So kalau kita dapat 30 kondo tu, kita cover kondo atau apartment pun, kita hantar ayam, daging ayam. Sebab diorang ni, you experience simple lah, siap potong. Orang kita sekarang ni, teknologi makin canggih. Kita ingat teknologi makin canggih, manusia makin malas. Okay? Apabila teknologi makin canggih, manusia makin malas. Dulu orang nak hantar surat, beratur kat pejabat pos, beli stamp. Tampal kat surat, hantar. Teknologi makin macam. Sekarang lepas tu email, duduk kat depan email. Sekarang ni WhatsApp je. Lepas tu pula voice punya, teknologi makin canggih, manusia makin malas. So manusia ni makin malas, dia nak makanan tu ada kat depan mata. Aki, bahan mentah. Kalau Aki supply makanan tu, saya cadangkan Aki tolong swapkan sekali lagi. Tu nak cakap tu. Sekarang ni orang nak suruh hantar ayam daging depan mata. Lepas tu kan malah nak masak lah, hantar yang dah siap lah, ayam panggang. Siapa panggang ayam dapat 200 ekor hantar. Lepas ni tolong suap. Ready to eat dengan ready to cook kan sekarang ni kan. Yes, betul. Dia siap ada ni tau, Rizal. Ada one of you kenal lah Rizal, Coach Yusaini. Dia famous dengan menu engineering punya program InScan lah. Dia business counseling InScan. Dia buat apa tau? Dia buat dia punya bisnes dia dipanggil Dapur Ghost Kitchen. Apa benda tak Ghost Kitchen lah. Ghost Kitchen ni dia settingkan delivery Ghost Kitchen. Delivery Ghost Kitchen. Apa ni? Hijau kat belakang tadi Ijul jerit, I pakai benda yang noise apa tu sekarang ni yang noise apa jadah cancellation tu. So tak apa dengar apa benda Ijul cakap. Ingatkan Ijul tu ghost. Okay. Teruskan. Hello. Bang, aku kata awak ghost. Okay, lepas tu Mengadu tu.
Okay, saya malulah dengan Tuan Syed Hanafi jangan macam tu Sheila. Okay, Sheila tawaduk sekejap. Behave. Okay, behave. Lepas tu, dia buat setting macam ni tau Rizal. Dia boleh buat setting contoh, okay, asam pedas. Okay, ikan 2 ekor. Lepas tu dia siapkan ada, dia ada kunyit, apa pula asam pedas. Dia tak kunyit kan. Dia letaklah, ada dah cili dia, dia adalah sayur, bendi dia semua. Okay, setting, ready to cook. So, dia beli, dia akan hantar depan rumah, buy package tu. Yang tu bagus, yang tu bagus. Lepas tu, very good. memang orang KL lah, memang market dia, demografik dia KL Selangor lah. Kalau kat Terengganu, orang semua gaji-gaji lah nak masak kan. Okay, lepas tu dia ada pula pilihan ready to eat. Yang mana, hang pilih je menu apa. Lepas tu, terus boleh masak macam tu. Benda dah siap, betul hantar ke rumah lah. Macam tu lah. So macam wow, dahsyat gak macam tu. Dia sebab sekarang ni klien kita ni dia makin nak cepat tau sebab masa lah. Mak ayah ni masa. Kalau boleh hantar, kalau tolong masak, kalau boleh tolong suap, mungkin future tolong kunyah kot. Okey, tolong kunyah bagi. Masukkan dalam mulut dia kan. Masuk mulut. So apabila memudahkan manusia ni, manusia macam duit ni jatuh nombor 2. Sebab nak share sikit lagi. Okay, mungkin kita boleh buka minda kita beyond sikit lah. Orang kata 3D kerja 3D, dirty, dangerous dan apa satu lagi D tu Kita tengok saya tengok dah sekarang ni daripada Pakistan jual kapet sekarang Pakistan jual petai. Lepas tu saya tengok sekarang ni Rohingya datang ketuk setiap rumah orang jual buah. Okay, so kenapa kita tak terfikir diorang making money tau, diorang buat duit tau. Dan pada pendapat saya kalau orang Melayu kita buat, dia akan lebih rasa simpati lagi orang Melayu kita ni terhadap orang Melayu lah. So compare to Rohingya apa semua ni lah. So kenapa diorang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? So kalau dalam keadaan yang pandemik sekarang ni, kita nak survive. So malu tu letak kat tepi, tapi usaha kita tu nak mendapatkan duit tu yang pada pendapat saya lah. So why not kita cuba macam contoh tak salah pun jual petai kan. Even petai kalau dekat belah Kedah belah Kodiang semua tu sana tu satu ikat 100 papan tu baru dah RM25 RM30. Kalau kat KL jual 60 lebih kot. Kenapa bang Pakistan tak jual kapet sekarang ni jual petai? Bat menjadi Bat. Ini pengalaman I duduk luar lama lah Bat. 15 tahun I was away. One kita jadi third national, kita punya semangat cari duit tu lain. One week kita jadi third national. Kita sekarang ni first national, yang lain tu jadi second national. I mean CIMB kan, Chinese, India, Melayu, CIMB. B tu bersatulah. Sekarang ni B tu dah tukar Bangla. CIMB, Chinese, India, Melayu, Bangla. Bangla dia punya mindset, dia dah keluar dari rumah, dia salam dengan mak dia, kata dia nak pergi cari makan luar negeri tu. Dia punya mindset is to bring the wealth, prosperity to the family. Dia tak bunuh orang, ikut Akta 302, yang halal dia sanggup buat. Dia dah tak ada lagi dah di segi satu malu. Kita ada malu. Kita ada PhD. Mereka tak ada PhD. When I say PhD tu faham je lah kan. Mereka tak ada. Sama-sama mereka macam I tengok Vina kat sini. Orang dah naik cuci dekat the gutter tu. Orang lagi lalu dah tunggu kat bawah. Suar air, suar kain, suar sabun. I duk perhati how they work together. Kita nombor satu tak take the risk. Dua, kita tak kerjasama. Kita tengok kawan kita jadi macam lah, kita tengok adik-adik kita bawa jadi Grab, jadi Lala, Move apa. Siapa bagi tanda hormat kat dia orang? Nak langgar lagi ada lah kan. Depa tak. Itu experience I dulu when I duduk luar, because I am a third national. I punya performance are better than the first national. Dengan foreigner, dia perform well. Sama balik kalau kita fikir why dia do it, why kita tak do it. Kalau kita eliminate satu PhD, dua tangan kita yang ringan ni kita bagi kerjasama,
you senang, I senang, insyaAllah these people must leave the country. Tapi semangat tu tak ada. Mana-mana first country, second national, first national, takkan ada. But ini my pengalaman. Dia orang jadi macam tu, dia panggil apa? Intrinsic motivation. Motivation tu is not because orang provide facility, encouragement. No. Dia salam mak dia. Gitu, dia kalau dia ada family, dia hantar dekat airport tu satu bus family. Because whether this guy balik atau tak balik. One for all, one for the highway, two for the road. Cuma duit aja balik. Tapi tu jangan terkejut. Kita punya video respect lah. I mention kita punya jiran paling dekat lah. Kita katalah Indonesia. Indonesia, jiran paling dekat. Dia kat sini mungkin plaster simen je. I pernah pergi kampung dia orang, tengok Toyota Kijang 2 biji. Rumah 6 bilik. Terkejut, I tanya, "Wak, ni apa cerita ni, Wak?" Pak Nafi dia kata, "Saya cari makan di sana 15 tahun." That is the answer, but just to give. This one is psychological, but it's not about commercial. It's survival. Yeah. For them it's survival. So that's why most people tak nak masuk dalam pekerjaan macam tu. So that's why ada kaum-kaum lain Zal. Kalau Zal ingat lagi kaum-kaum yang yang saya Nualik tu persoal kita anak-anak Bumi Putera, why kita tak buat kerja yang kata dangerous, dirty and apa-apa tu. Why we did not do it? Kan itu hari kan jadi 3 years ago. All our graduate don't want to do all those things. Kan petikai sekejap. Then we bring all these people. We bring zaman Prime Minister nombor 7, nombor 8 bawa. Pasal itulah. Kalau kita semua go back to the basic, kita terima hakikat, you win-win, you kaya-kaya, you tolong I. I think these people would not be appear here. Cuba tengok LRT sudahlah. I pernah jam dekat MRT punya jam. Duduk situ, I duduk perhatikan siapa yang ada duduk join the big causeway tu. Kan dia tutup. Hak and safety officer adalah nampak bayang sekejap pakai topi putih dengan baju oren tu. Lepas tu adalah site project site. Lain semua tak ada. Semua orang dia orang. Traffic dia orang, kontrol lori dia orang, kontrol the truck punya driver pun dia orang. Itulah ada answernya. I think jawapan ni ada kat kita bukan kat dia orang. So yang lain tu Allah alam. Our ability untuk meletakkan ego ke tepi untuk buat kerja-kerja tu. So it's contohnya kalau kita dengar siapa kawan daripada senario tu yang jual buah kat tepi jalan tu. Apa namanya, Pak? Azli Senario, Azli. There you go. It's very heartwarming lah. I mean, to be able to do that, to survive. Sebab macam Aki mention tadi kan, pasal Bat pun mention pasal potentiality of the food. Jangan terkejut, kita satu hari, maybe 1 year from now, 2 years, kita akan jadi macam India. Nasi siang orang hantar office. Kan nasi siang tu yang kita nampak dalam gambar Hindustan Shah Rukh Khan kan. Terperanjat juga. Dulu when I was there, I perhati when I went to all this country, masa I was in the airline, nasi siang tu dihantar ke office dengan senang hatinya. 1 hour they have. Dia makan, dia cuci, dia tak balik. Lepas tu dengan semayang dia dengan apa tu, 15 minit dia ready at their desk again. To be on work because they are hard labor job. They can't afford to lose the job. So now the point is, jangan terkejut. 2 years from now, because halal food, because yang kita duk cerita the integration of the market ni. Tadi pun Ki mention tadi, because orang kita malas, itu Ki sebenarnya teknologi trap Ki. Because of the technology ada semua, tak nak masak. Ambil phone, mana ni food panda tu, sampai tomeh udang apa tu. Jangan. Saya terasa, Tuan Syed. Saya terasa, jangan. Oh, jangan.
Sorry. Yeah. I just want to comment yang Aki was saying, benda-benda yang diperlukan sekarang ialah bisnes yang laku sekarang ialah makanan. So tuan saya kata medical. So Aki juga cakap pakaian, kalau tak salah tadi. Ya, pakaian pun is a good Penghantaran. Somebody said pakaian tadi. Because okay, in terms of pakaian. Aki mention tadi apa bag mention ke? Bag You mention, yeah. Because pemakaian ni, pakaian. Many people cannot go to shops right now, even though there are online shops. Yeah, setuju. But many people cannot go to shops, satu. And many people because of mereka hilang pendapatan, maka nak beli clothes yang level dulu dia tak boleh. Maka second hand clothes sekarang is something to look. Tapi dalam masa yang sama dia tak nak ke level bundle. Ya. Bundle pun sekarang pun susah sekarang kan kedai tutup. Okay. So there is this business yang saya nampak and then saya dalam rajin-rajin masuk Twitter tu, saya dikenalkan kepada satu apps ni, nama apps ni saya tengok sekejap. Depop. D-E-P-O-P. Depop ni adalah satu apps di mana orang nak jual baju second hand. But it is not second hand pada level bundle tu tak. It is second hand fashionable punya pakaian. And there's a big market for that right now. Kerana orang tak boleh pergi kedai, satu. Nombor dua, orang punya buying power dah makin kurang kerana ramai orang kehilangan kerja dan pendapatan. So this kind of site sekarang dipelopori oleh banyak influencer sebenarnya. Mereka beli pakaian daripada second hand shops and then mereka sell it online, and because mereka ada influencers, dia ada followers dia laku. So Izzah might just go into that business because baju-baju waktu buat program sekarang semua tak guna. Online tak ada. Kalau pakai yang ni je dah memadai dah. Rizal jual barang IKEA pun dah settle lah. Dah penuh. Rizal, saya nak menjawab satu soalan mengenai Rizal dan Bat punya pendapat tadi lah. Okey, mengenai job yang dirty ni, dia sebenarnya bisnes ni nak kena kreatif lah. Nak kena di mana ada kemahuan di jalan tu betul lah. Betul dulu. Kena rajin lah. Okay? Sebab saya alhamdulillah dah saya ni jenis lepas belajar degree tu memang tak nak ada majikan, sampai sekarang tak ada majikan alhamdulillah. So banyaklah jumpa orang, banyak berkawan. So my friend ada satu bisnes ni kelakar lah bisnes. Dia bisnes perbentongan, IWK. Okey. Apabila PDPR ni, apabila orang banyak kat rumah, so sistem pembentongan rumah tu cepat penuh. Ni yang dirty job ni. Apabila orang semua duduk rumah, work from home, semua lekat rumah, so pembentongan rumah ni cepat penuh, tersumbat apa semua. So my friend ni dia buat bisnes tu. Kita ni kalau kita itu pendapat aku lagi kan, sebab kita jangan ingat kita nak kena buat benda tu. Kita orang tempatan ni kita kena lead benda tu sebab kita ada banyak kelebihan yang kerajaan bagi. Betul. Kita sekarang ni geran berlambak. Modal dana untuk modal pusingan tekun bagi 20,000 as easy as that. Tak ada interest. Modal pusingan saya dapat ni geran 15,000. Sebelum ni 600,000 tak ada hal. Grant. Tak payah bayar. So saya nampak apa yang berlaku 8 tahun lepas, 10 tahun lepas ni sekarang tengah berlaku. Sebab kerajaan sekarang ni kerajaan easily bagi duit. Yang kita orang lokal ni sekarang ni kita kena inovatif. Kita jangan nampak kita yang buat kerja tu. Kita dapatkan projek-projek tu, kita manage. Macam Aki cakap kan. Saya setuju dengan Aki. Bagi Aki habis tu. Aki tengah marah tu kau selit masuk. Saja. Okey je lah. Hijau tu dah. Aku tengok dia punya body language dia. Taklah, tak sebab baru beli lighting baru tu nak test tu. Kita tengok. Baru beli lighting baru tu nak test. Baru pakai first time lighting dan kamera. Okey. So tu yang banyak tukar-tukar tu. Saya sambil setting. Dia bukan apa yang my friend ni kita dah ingat sebab that business tak banyak kompetitor tau. Itu yang paling very powerful. Sistem pembentungan. Apabila sistem perumahan ni
pembutungan ni orang macam buang dia sampai kat situ dekat manhole tu, rumah ke manhole tanggungjawab pemilik rumah atau penyewa rumah. Manhole ke tempat loji tanggungjawab IWK. Okey. So komputer tu tak ada, pesaing tak ada yang daripada rumah ni ke manhole. Banyak tersumbat, rosak apa semua. Ada ramai anak-anak mak bapak semua duduk rumah dah setahun lebih, sistem tu cepat sumbat dan benda tu melimpah-limpah. Geng-geng ni sekali datang 2,500. Sekali datang settle sumbat. Gantung pada tersumbat. Dia tembak kadang 1,500. Suka hati mak bapak dia je letak harga. Orang nak, alah, tak boleh kurang. Kalau kurang abang cari ya. Tak macam orang lain. Dia nak tahan 2-3 hari sumbat. Memang tak lah. So maknanya USP dia dekat situ, unique selling dia. And then dia kekuatan dia dan kompetitor tak banyak. My friend tu kadang sampai tak nak job macam, alah jauh lah, mahal lah, nanti esok aku tak mahal sikit lah. So bagi juga duit, deposit. Datang cik tolonglah, dah sumbat, dah busuk, dah bau dah. So kompetitor tak ada, ni kata dirty job ni, dan bisnes yang pelik, time PKP ni yang pelik. So maknanya dia boleh survive, okey lah. Sambil-sambil malam-malam pun dapat 20-30 ribu sebulan. Kadang-kadang kalau tak nak, malah nak turun, tempat kosan tahi tu, kat manhole tu, suruh bangla. Dia bayar bangla, sehari 200 ke. Kau turun. Macam Brat kata betul lah, manage lah. Manage. Dia manage. So bisnes macam ni yang kita tak nampak semuanya ada. Dalam PKP pun nak benda tu. Dan selama dia orang buat duit. Gaji malas je lah. Nak ke tak nak Nak ke tak nak. Itu bagus tu Ki. You punya thought tu bagus tu. Even tu pesticide kan, pesticide. Cockroach, apa semua tu kan kat rumah kan. Mana ada orang-orang macam kita semua all governed by Redicare. Apa yang big company kan dia pergi kan. Dia orang tu. Depa tu tak ada apa orang kita yang betul-betul buat pesticide. Masuk taman attack semua benda tu pasal apa? Taman-taman semua atas pada 15 tahun dah. Kalau kita tengok kiri kanan dekat jalan KL ni, lagi lama taman macam kita contoh Taman Sara Utama. Dah berapa tahun dah tu. You bayangkan rumah dia orang kan sampai ke cucu dah rumah tu duduk. Mana ada orang buat pesticide? Bukan apa? Itu nampak niche satu. Bagi orang kita macam Bat kata tadilah, orang kita tak terfikir benda-benda macam tu. Yang duk ambil tu yang Redicare, orang yang pakai lori merah putih tu, ada yang big company je yang duk sapu benda tu. Dia pergi pun yang bonafide punya residential dia tak pergi taman-taman macam kita ni. Itu is worth to ponder betul-betul lah. Cuma kalau kita fikir ataupun Bat di segi entrepreneurship ni yang dibuat di universiti tu, mereka doktrin orang entrepreneurship untuk pegang jawatan besar-besar, nak buat projek besar-besar, dia lupa projek kecil-kecil macam orang macam Aki ni memang sesuai. 2 kali nampak dia punya mindset is jalan macam ni. Berjalan Aki kita lah berjalan macam ni as comparable. Yang ini yang entrepreneurship. Nampak itu orang tak ada dia pun. Dia train people tu nak jadi bos sebenarnya. Usahawan nak jadi bos bukan nak jadi usahawan. They would not dirty their hand. They would not. Because dia keluar universiti jadi usahawan, they think they can manage the the clean job, account, secretary, usahawan juga. Itu dia orang punya mindset lain. Orang macam Aki ni tengok, duduk dengan Aki sekejap 1 hour 45 minit, dah boleh nampak Aki punya thinking lain. I pun tak terfikir pesticide. 1 hour 45 minit Tuan Syed, kita dah 10:35 dah, 10:36 dah tuan-tuan puan-puan. Banyak kita sembang, banyak idea yang kita dapat, banyak persoalan dijawab ya, sampai Tuan Syed punya kertas tu penuh tu kerana Aki tak nak tunjuk ke Aki. Kita bincang pasal new proposal, new business yang Aki bagi tu I today Ki, 13/8. I memang simpan apa yang kita discuss ni. Tadi I putih tu I nak carilah almari I lah. So ada lah. Cuma Abang Along kita tu malam ni dia absent. Dia suggest pulling strategy. How to attract customer. Macam mana nak tarik pelanggan. Lagi satu tu negotiation tu. I think Aki punya lah. Yang Aki kata
kita discuss pasal negotiation. Is it Aki punya? Tak sempat tulis. Tak ingat. Tak ingat 3 topik baru kan. Satu new business malam ni. Lagi satu tu pooling strategi, macam mana nak menarik customer. Itu Abang Long. Tapi malam ni Abang Long attended absent. Yeah. So just to ponder the thought lah. At least we have topics to talk about in the next few weeks. Tapi Malam ni kita tanya geng ni lah. Kita tanya geng ni. Abang Long dah tak ada. Nyaman. Antara those two topics tu, Tuan Syed pilih satu, bagi tahu saya supaya saya boleh siap canang-canangkan benda. I rasa dah with due respect to kita punya colleague ada malam ni, Ki pun ada, Bat pun ada, yang lain yang baru-baru punya family, kita tanya dia orang lah. Abang Long datang kita jawab je lah. Boleh. Alright, tuan-tuan dan puan, kita dah sampai ke akhir sesi. So sebelum kami tamat, kami selalu bertanya, tuan-tuan dan puan nak ke satu topik untuk kami bualkan, sembangkan minggu depan, apa topiknya? Silakan. Suggest please. Suggest. Kita cerita malam ni macam ni. Jadi kita boleh buka juga. Kita learn from each other, the industry punya rope. Yang bestnya usahawan ni, we learn about the rope of the business. Dia panggil the rope of the business. Susah payah, kesenang, challenges, and also dia punya weakness of the business. Itu yang the rope of the business tu. So tuan-tuan perempuan sekiranya ada topik yang tuan-tuan perempuan nak cadangkan kami sembangkan. Bat? Saya lah sekarang ni. Saya banyak mengajar di scan sekarang ni lah, baru-baru ni je lah. Saya ada fokuskan ke usahawan saya yang saya sharing prediction 3 bulan ke hadapan, apa yang diorang jangka kan, based on apa yang diorang jangka, based on apa data yang diorang collect, dan dia menjangkakan 3 bulan ke hadapan apa akan jadi. Jadi bila kita dah predict best case, worst case untuk 3 bulan ke hadapan, bulan sekarang ni kita boleh prepare. Itu yang saya banyak tekankan lah. Just saya punya idea lah. Kalau you all nak bincangkan kan. The art of prediction. Tuan Syed. Forecasting lah actually. Forecasting. Astronomers. Forecasting. Kalau nak bagi pening kepala lagi on the strategic level, dia panggil scenario planning. Scenario is like that. 3 bulan ni banyak base yang imperatif ataupun elemen yang kita tahu apa akan jadi. Tapi janganlah kita buat scenario planning yang nanti pening semua orang kawan tu baik. Kita ambil apa elemen-elemen untuk buat forecasting, itu je lah. That's one. Simple je lah yang level kita tak payah sampai scenario lah. Kita panggil bomoh lah senang. Pakai Aki je, Aki pun dah boleh predict tu. Dekat kepala dia tu. Bat tu lama tu, Bat. Saya pergi, saya banyaklah sharing pasal business my friend semua kan. Ada seorang my friend ni, dia engineer Proton berhenti kerja. Buat kerja biasa-biasa. Dia kata, aku malah nak kerja lah. Sekabut engineer Proton sekabut. And then dia, PKP ni lagi meletup. Dia sangat rajin. Business model banyak lah saya dah jumpa yang bagus-bagus. Saya pun banyak share dengan dia. Kita banyak selalu business talk, coffee break apa semua lah. PKP ni dia buat apa tau? Dia just repair rumah orang. Kerja-kerja kontraktor buat sendiri. Bukan end-on buat, dia buat. Repair basic-basic. Yang pertama dia akan repair bumbung bocor. Dia sendiri panjat bumbung. Dia cari material terbaru, ada satu mat tu, dia bakar, tampal kat atas bumbung tu je. So tak payah nak tukar-tukar bumbung lah. Tampal dia warna hitam, cantik, bakar, letak. Okay, settle. Kadang-kadang dia macam malas lah, dia charge, dia dah malas nak buat. Yang kalau yang ni campur tie sikit dah 7,000 lah. Tapi masalah klien bayar, klien terus keluar deposit 3,000. Dia cakap, Allah, aku dah tak buat sebenarnya, saja tak mahal, orang bayar juga. Satu. Dan dia satu lagi yang paling banyak job, dia repair toilet orang. Repair toilet rumah orang. Macam saya kata dia, PDPR ni, anak semua kat rumah, mak apak semua kat rumah, so wear and tear tu banyak rumah tu, rosak toilet, pecah mozaik tile, benda keciput-ciput macam ni, kadang kita terlepas pandang tau. Orang kita ni macam, malah endon je kerja ni, tak. Sebab apa? Kita kena ingat,
this is the right time Bumi Putra untuk ambil peluang sebab kerja-kerja kontraktor orang tak nak ambil Endon tak ambil vaksin. Bangla tak ambil vaksin. So kita tahu kat situ ada masalah tu. Masalah kat situ ada masalah. Di situ ada peluang dan ruang. Dan di situ ada perniagaan. Sebab orang ni takut aku ambil Endon ni ambil vaksin tak akan berjangkit. Satu. Kalau Melayu for sure akan ambil 2 vaksin. So orang akan ambil. And then dia repair toilet, satu lagi. Dia repair toilet, dia repair ni. Dia buat epoxy flag epoxy tu. Yang tu pecah balik tie tu, masuk epoxy flag. Macam tandas tu lagi cantik, macam biji-biji lagi lawa. Padahal dia tunjukkan gambar kat Facebook. Every day ada job. Sampai sekarang saya ingat dia tengah buat rumah Datuk Nash nyanyi. Dia kata itu simple lagi. Aku tak 4,000. Dia nak jalan. So maknanya okey lah. Apa Ki punya cadangan Ki untuk minggu depan ni Ki? You memang banyak idea ni. Memang tahu you exposure lain macam sampai Indon lah, Bagla lah, apa segala macam. Ni suggestion. Kalau for me kita pergi pada big ni I mean how to get the income macam nak how to survive in business. Tapi kena be specific. Itu je. Kalau spesifik ni ialah bisnes baru, bisnes baru pasca COVID. Kita dah. I think we go through option here and there. Ataupun kita ambil satu segmentation lah. Contoh kata siapa yang nak cerita pasal perucitan, kita cerita pasal perucitan je itu. Retail. Details. Siapa nak cerita pasal learning and event. And then by topic. Contoh kata topik untuk next week, learning and event. Topik untuk next 2 week, perucitan. Topik untuk next 3 weeks, kontraktor dan kerja-kerja yang melibatkan TVET, MLVK. Kerja-kerja yang hands on. So your suggestion apa? Jadi pen lah. Kita tanya semua. Bidang apa yang kita nak. Apa yang ni. Tadi Bat dah bagi satu suggestion forecasting technique. Forecasting technique. I put there forecasting technique. Can be finance, can be marketing, can be anything lah. Forecasting technique. Cuma Aki kata we want to go by segment. Mungkin kita want to talk about learning and development ke, event ke, ataupun we talk about retail business ke, we talk about wholesale ke. So yang lain-lain kita tanya orang baru. Puan Syida tanya Syida apa suggestion? Ada topik ke yang nak kami sembangkan next week? Saya setuju dengan Puan Aki tadi. Pecahkan ikut niche sebab saya punya segmen business lebih kepada education, service on education. There's a gap in the market which is kadar kelahiran tinggi dekat Malaysia. Tapi orang tak boleh nak dapat kata perkhidmatan penjagaan pantang, lepas tu nak pergi klinik untuk dapat breastfeeding hub. It's more about women and baby health. So saya sediakan khidmat didikan education online to fill the knowledge gap because diorang blur, mak-mak muda ni blur, tak tahu nak buat macam mana, and their parents pun don't have experience. Nak panggil mak datang tolong jaga baby pun tak boleh. This new mother is inexperienced. So saya punya segment on education. So I would like to know how other people, how other members are doing the education segment for their business during this pandemic. Dulu saya boleh buat sebab face to face, tapi sekarang online susah sikit. Kita kena kenalkan Nora Syida ni dengan Puan Asma. Puan Asma. Kita make sure Asma masuk lah. Kalau nak suruh Bat dengan Aki Asma Moen ke? Yes, Puan Asma is a PLF. Based Asma Moen Pahang tu ke? Terengganu. Saya kenal beliau. Saya pergi event Terengganu, dia sambut. Bagus dia. Sebab dia pernah join program saya dekat ada Mara KL. We'll take that into consideration, Nur Syida, bincangkan topik segmen. Cuma Rizal, di advantage dia kalau kita discuss by segmentation ni takut tak ramai. Ya, betul. Contoh kata education 3 orang je.
So yang lain-lain macam alah tak dengar bukan bidang tu lah. Boring. Itu the advantage dia. Tapi Aki, kalau contoh lah kan Rizal kan, masa kita war-warkan tu, kita boleh cakap memang kali ni macam yang Rizal sudah cakap lah. Tapi kali ni kita highlight memang benda tu, kalau education ni Sheila rasa kita sendiri keliling kita memang orang education kan. So rasanya kalau education punya topik tu ramai lah kot rasanya. Dengan F&B ke mungkin sebab yang ni kan sebenarnya Rizal dia terbuka dengan bukan PLF juga kan Rizal kan? Kita cuma satu je, kita kena be specific on education lah, because education can come in many form. Online, experience, observation, on job training, work study. Lagi kan pening kan. Kita kena online learning would be great. How people managing their business through online learning. Yeah, okay. That's one. Thank you. Setuju dengan Tuan Syed Hanafi sebab kalau cerita education besar ni Zah, tiba-tiba kan early childhood pula masuk kan. Nur Rashidah dalam satu angle. Alright. Dan bab early childhood ni dia racist kepada hakim kerana dia belum kahwin lagi. So how to manage online? Mungkin hakim tak ada. Saya MC time tu. Takut hakim hilang. Duk bucu katil. I berbual kat situ just to takut lupa kan. How to manage online education. Is it correct? Betul? Yeah, there will be a niche lah. There will be. Tapi kena make sure ramai join juga lah. Kita tidak akan jadi anti climax lah. Takut bidang ni tak ramai aja. Of course yang tak libat bidang ni tak datang. Kena encourage. Tapi I observe semenjak kita buat usrah ni ataupun business led by PLF, ada geng-geng lain pun buat perbincangan usahawan juga. Wow. Cakap itu siapa punya the man behind it, you know? Cakap ada pula macam tu. Tak boleh kita buat benda baru, buat aja ada imitation. Lepas tu ada real imitation. Imitation ni ada dua sekolah. Imitation dengan real imitation. Tak nampak from the original. Damai. Okay, Tuan Syed, at least you have two topics you choose. You tell me. Topik. Then we'll canang-canangkan. Alright, thank you very much. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain-lain. Rashidah, kerana berada bersama kami malam ni, kita banyak belajar. Semoga apa yang kita belajar sama sendiri itu memberi manfaat kepada anda dan kepada siapa-siapa yang tonton video ni, kerana benda ni dirakamkan. So tuan-tuan puan, sila share rakaman ni ke rakaman ni akan muat naikkan ke PLF YouTube channel ya. Kita akan sharekan dalam Telegram group nanti. Alright, thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih Rizal. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Be safe. Salam tu ayah. Ya, insyaAllah. Salam ke ayah juga Rizal. Bye Sheila. Assalamualaikum. Bye Dina. Kesalam. Bye Dina. Kesalam Kak Zul. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey, Bat. Kesalam kat Nat. Rizal, hari Ahad tak ada dah. Tak ada orang kau. Saja. Rizal, Hakim lupa dah. Take charge parent tak ada dah ke macam ni? Ada saja 2 minggu ni bercuti sekejap. Okey, baik. Alright. Thank you. Ni nak kena check dengan bos tu. Bos take charge parent, bos dia lain lah. Role supporter je. Okay. Baik. Alright, thank you Rizal. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, salam. Thank you semua.